Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita dah sampai ke bahagian yang ketiga. Pada bahagian yang ketiga ini kita akan membincangkan insurans hayat dan juga insurans am. Buku teks muka surat 76 dan standard pembelajaran adalah 3.1.1. Jom kita mulakan. Okey, insurans ada dua, insurans hayat, insurans am. Kita fokus dahulu kepada insurans hayat. Okey, apa itu insurans hayat? Okey, insurans hayat menjamin pembayaran manfaat kewangan kepada pemegang polisi sekiranya berlaku kematian terhadap orang yang diinsurenskan atau bawah keadaan yang ditetapkan dalam kontrak. Okey, kalau ada kematian, jadi syarikat insurans akan bayar manfaat kewangan kepada pemegang polisi itu. Okey, risiko yang dilindungi oleh insurans hayat adalah seperti berikut. Di mana risikonya adalah kematian, penyakit kritikal, hilang upaya. Dalam term insurans atau takaful kita panggil dia keilatan. Keilatan. Tujuan insurans hayat adalah untuk menyediakan perlindungan kewangan kepada ahli keluarga yang bergantung pada pemegang polisi apabila pemegang polisi meninggal dunia. Contohnya, X mengambil insurans hayat. X ini ada seorang isteri dan dua orang anak. Dan X ini meninggal dunia. X ini meninggal dunia. Jadi, syarikat insurans akan membuat bayaran manfaat kewangan kepada isteri dan dua anaknya bergantung kepada polisi yang telah ditandatangani dalam kontrak lah. Okey, sekiranya pemegang polisi masih hidup tetapi mengalami hilang upaya menyeluruh dan kekal, pemegang polisi boleh menerima pampasan daripada syarikat insurans berdasarkan syarat yang ditetapkan dalam polisi insurans hayatnya. Kalau tak meninggal dunia, dia hilang upaya, menyeluruh dan kekal, bergantung kepada syarat yang ditetapkan dalam polisi, dia masih lagi boleh menerima pampasan. Itu insurans hayat. Okey, kita pergi kepada insurans am. Okey, insurans am memberikan perlindungan daripada sebarang kerugian atau kerosakan harta benda yang ditanggung selain risiko yang dilindungi dalam insurans hayat. Jadi, selain insurans hayat, kita panggil dia insurans am. Okey, terdapat banyak jenis insurans am yang melindungi pelbagai risiko. Okey, kita tengok jenis-jenis insurans am. Okey, insurans motor, insurans kebakaran, insurans perubatan dan kesihatan, insurans kemalangan diri dan insurans perjalanan. Ini adalah 5 jenis insurans am. Okey, next. Kita terus kepada insurans motor. Insurans motor memberikan perlindungan terhadap sebarang kerugian atau kerosakan berkaitan dengan penggunaan kenderaan berenjin. Apabila kita cakap insurans motor ini, dia bukan motosikal. Dia semua kenderaan berenjin. Motosikal, kereta, bas, lori dan sebagainya yang berenjin. Itu kita panggil dia insurans motor. Perlindungan insurans motor bagi kenderaan berenjin. Okay, jadual di bawah menunjukkan 4 jenis polisi, bukan polisi insurans motor yang melindungi kenderaan anda. Okey, dia ada 4 jenis polisi: akta, pihak ketiga, kebakaran dan kecurian, komprehensif. Dan ini adalah perlindungannya. Okey, akta ini biasanya dah tak ada sekarang sebab dia sangat merugikan pihak ketiga. Biasanya sekarang ini dah tak ada syarikat yang menawarkan polisi akta ini. Biasanya pihak ketiga lah. Pihak ketiga biasanya kenderaan-kenderaan yang lama. Kenderaan-kenderaan yang lama dia hanya
mengambil polisi pihak ketiga, di mana polisi pihak ketiga ini dia melindungi kecederaan bagi pihak ketiga, kecederaan dan kematian pihak ketiga dan juga kerugian pihak ketiga. Contohnya bawa kereta, saya bawa kereta dan seorang lagi bawa kereta dan saya mengambil polisi pihak ketiga. Saya langgar. Langgar dan polisi ini akan cover kecederaan dan kerosakan pihak ketiga. Yang ini, yang saya langgar ini. Tapi dia tak cover lah saya punya kerosakan kereta saya sebab ini hanya kepada pihak ketiga dan harta benda pihak ketiga. Seterusnya pihak ketiga, kebakaran kecurian, dia ada tambahan satu iaitu kerugian terhadap kenderaan sendiri akibat kebakaran ataupun kecurian. Biasanya jarang juga orang ambil yang ini. Instead of ambil yang ini, orang akan ambil polisi komprehensif. Polisi komprehensif di mana polisi komprehensif ini dia cover semua 4 perlindungan ini. Pihak ketiga pun dia cover kecederaan, kerosakan pihak ketiga pun dia cover, kebakaran atau kecurian pun dia cover, dan juga kerosakan kereta sendiri pun cover. Itu polisi komprehensif. Itu polisi komprehensif ini menyeluruh. Menyeluruh. Maksudnya komprehensif itulah. Okey, kita tengok. Polisi komprehensif memberikan perlindungan yang menyeluruh berbanding dengan 3 polisi di atas. Yang ini. Nampak ni? Semua tanda right ini. Ketiga-tiga ni ada juga tanda pangkah merah ini. Okey. Persamaan bagi polisi ini ialah perlindungan tidak merangkumi tuntutan pemanduan dan penumpang kenderaan seperti kecederaan dan kematian. Okey. Kita tengok sini. Untuk komprehensif ini, semua ini dia cover pihak ketiga. Dia cover kecederaan pihak ketiga. Tetapi kesemua polisi ini dia tak cover kecederaan atau kematian kita. Dia tak cover kematian atau kecederaan kita. Jadi yang itu kita kena ambil insurans lain. Itu kita ambil insurans lain. Okay, kita tengok situasi. Agus memandu keretanya milik membawa penumpang iaitu kawan dia Faizal. Dalam perjalanan itu, kereta Agus telah hilang kawalan lalu melanggar sebuah kereta lain yang dipandu oleh Devi. Okey, Agus, Faizal dan Devi telah mengalami kecederaan manakala kereta Agus dan Devi mengalami kerosakan. Okey, ini cerita dia. Bawa kereta, bang, berlanggar. Agus dan Faizal cedera. Devi pun cedera. Dan kereta mereka pun dua-dua rosak. Agus cedera, Faizal cedera, Devi cedera, kereta pun rosak dua-dua. Okey, kita tengok jika Agus menginsurансkan keretanya bawah polisi komprehensif. Contohnya Agus ini dia beli polisi komprehensif, dia akan cover kerosakan kereta Devi. Dia akan cover kerosakan kereta Devi, kecederaan Devi ini. Bila Devi masuk hospital, polisi insurans komprehensif ni dia akan bayar kecederaan, kerugian yang dialami oleh Devi itu, bayar kos hospital sebagainya. Kerosakan kereta Agus, kereta kuning ini rosak, dia akan cover. Tetapi kos perubatan kecederaan yang dialami oleh Agus dan Faizal tidak akan dilindungi. Sebab dua ini naik kereta kuning, jadi dia tak akan lindungi. Tetapi kalau Faizal ini naik kereta biru, cedera juga, Faizal pun akan di-cover oleh polisi komprehensif yang dibeli oleh Agus. Itu cerita dia. Jelas? Jelas. Okey. Seterusnya kita pergi pada insurans kebakaran. Insurans kebakaran memberikan perlindungan terhadap kerugian kebakaran, kilat, letupan yang berlaku pada rumah kediaman ataupun bangunan perniagaan. Okey, ini awak boleh baca dalam buku teks muka surat 78. Okey, pampasan akan dibayar memulihkan yang ini seperti yang kita sebelum ini.
Okay, next. Bagi mendapatkan perlindungan tambahan, kita boleh masukkan perlindungan tambahan seperti taufan, banjir, rusuhan dan sebagainya dengan tambahan premium. Dengan bayar lebih lah. Nak lebih, bayar lebih. Itu insurans kebakaran. Next, insurans perubatan dan kesihatan. Selain risiko kematian, ada juga yang memberikan perhatian kepada kemerosotan kesihatan yang mungkin dihadapi. Okey, ini yang kita cerita kos kemasukan hospital yang tinggi, yang memerlukan pembedahan dan sebagainya. Okey, polisi yang terdapat dalam insurans ini ialah hospital dan pembedahan, penyakit kritikal, pendapatan akibat hilang upaya, pendapatan hospital. Ini insurans perubatan dan kesihatan. Insurans hayat lain, insurans perubatan kesihatan lain. Seterusnya, insurans kemalangan diri memberikan perlindungan sekiranya pemegang polisi mengalami kecederaan akibat secara langsung daripada kemalangan. Okey. Insurans ini berbeza daripada insurans hayat, insurans perubatan dan kesihatan. Okey. Biasanya sekarang yang saya perhatikan, syarikat-syarikat insurans ini dia buat package terus. Dia buat package sekaligus terus. Insurans hayat, insurans perubatan dan insurans kemalangan diri, dia sekalikan dalam satu package insuransnya. Dalam polisi tu dia packagekan sekali ketiga-tiga jenis insurans ini. Biasanya lah syarikat insurans yang saya perhatikan. Okey. Dan insurans yang terakhir iaitu insurans perjalanan. Insurans perjalanan melindungi pemegang polisi terhadap kerugian dalam perjalanan sama ada melalui darat, udara ataupun laut seperti kematian, kesihatan kekal, kehilangan bagasi, pasport dan duit, belanja perubatan dan lain-lain. Okay, apabila biasanya kita melawat luar negara, kita kena ambil insurans perjalanan. Lebih-lebih lagi negara-negara yang mata wangnya lagi tinggi pada Malaysia. Contohnya Amerika, Australia yang mata wang tinggi daripada kita punya currency. Contohnya Amerika RM4 $1. Australia RM3 $1. Jadi kita perlu insurans perjalanan ini apabila berlaku musibah di negara yang kita lawati itu. Insurans perjalanan ni akan cover. Contohnya kita demam yang memerlukan kita masuk hospital di negara Amerika. Jadi kos dia sangat tinggi. Jadi walaupun kita ada insurans perubatan di Malaysia, tetapi insurans perubatan di Malaysia dia tak cover insurans perubatan di Amerika. Dia tak cover di Amerika tu. Mungkin ada sedikit saja, bukan menyeluruh. Mungkin ada tetapi bukan menyeluruh. Jadi insurans perjalanan ini penting apabila kita membuat perjalanan di luar negara biasanya. Jadi seterusnya, tempoh perlindungan bagi kebanyakan polisi insurans am ialah 1 tahun ataupun kurang dari tempoh 1 tahun. Premium yang dibayar pula adalah pada satu-satu masa apabila anda memerlukan perlindungan polisi tersebut. Maksudnya kebanyakan polisi insurans am ini 1 tahun ataupun kurang. Contohnya insurans perjalanan ini kita nak pergi melawat Amerika selama 7 hari, seminggu saja. Jadi kita tak perlu ambil selama 2 tahun, kita ambil hanya selama 7 hari saja. Itu maksudnya ada tempoh dia lah. Dan pada satu-satu masa je. Tak adalah kita nak pergi ke Amerika setiap masa kan. Jadi yang kita nak pergi melancong ke Amerika saja. Contohnya. Jadi saya rasa itu saja untuk bahagian yang ketiga ini. Kita ada insurans hayat, kita ada insurans am. Insurans am terbahagi pada 5 jenis. Jadi awak boleh refer balik buku teks muka surat 78 ataupun sebelumnya. Bagi jenis-jenis insurans hayat dan insurans am ini. Dan sekian dulu daripada saya. Terima kasih. Wassalam. Bye-bye.